Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami adalah pembentang dengan nombor ID 1003 akan membentangkan inovasi yang kami telah laksanakan untuk proses pengajaran dan pembelajaran di institusi kami iaitu Politeknik Port Dickson. Inovasi kami adalah penggunaan aplikasi teleprompter ketika pembentangan dalam kalangan pelajar TVET. Izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan kami. Kami terdiri daripada Puan Suria binti Alias, Puan Rasidah binti Kasim dan saya Puan Sapiah binti Ishak. Sepanjang sesi ini nanti, apa yang kami akan bentangkan adalah pengenalan, pernyataan masalah, objektif, kelebihan projek, pelaksanaan, impak dan kami akhiri pembentangan dengan sedutan dari video pembentangan pelajar. Dalam membangunkan modal insan di negara kita, para pelajar seharusnya menguasai dua kemahiran ini iaitu kemahiran insaniah dan kemahiran komunikasi. Kemahiran insaniah adalah meliputi kemahiran berkomunikasi, pemikiran yang kritis, kemahiran kerja berpasukan, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran kepimpinan, keusahawanan serta etika dan integriti. Dari sini, kita fokuskan kepada kemahiran komunikasi. Kemahiran ini melibatkan komunikasi lisan, bukan lisan, serta verbal yang merupakan salah satu kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar IPT dan sehingga mereka melangkah ke alam pekerjaan. Justeru, kemahiran komunikasi pelajar dapat ditingkatkan menerusi aktiviti pembentangan yang biasanya dijalankan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Hasil dari pemerhatian kami mendapati sebenarnya pelajar tidak gemar dengan tugasan pembentangan. Semahunya mereka akan cuba mengelak daripada terlibat dengan aktiviti ini. Disebabkan itu, ketika pelaksanaan pembentangan, didapati pelajar hanya membaca dari slide pembentangan sehingga mereka tidak mempunyai kontak mata dengan rakan yang lain. Malah ketika pembentangan juga, para pelajar didapati kurang keyakinan diri serta gagal mengawal perasaan gemuruh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Rashidah binti Kasim daripada Politeknik Port Dickson akan menyambung pembentangan bahagian ketiga iaitu objektif penggunaan teleprompter. Terdapat 3 objektif penggunaan teleprompter dalam menyampaikan pembentangan. Pertama, penggunaan teleprompter dapat meningkatkan keyakinan diri penyampai apabila berhadapan dengan audiens. Kedua, penggunaan teleprompter dapat mewujudkan kontak mata dengan audiens ketika membuat pembentangan. Oleh itu, sesi pembentangan dapat berlaku dalam dua hala. Ketiga, teleprompter juga dapat mengurangkan perasaan gemuruh penyampai ketika berada di khalayak ramai. Ini kerana penyampai telah bersedia dengan menetapkan isi penyampaian dan masa terlebih dahulu. Bahagian keempat, kelebihan projek. Mengapa kita perlu menggunakan teleprompter? Teleprompter adalah satu aplikasi yang mudah digunakan kerana mempunyai tetapan yang ringkas dan mudah difahami. Kedua, teleprompter tidak menggunakan kos yang tinggi kerana aplikasi boleh diperolehi secara percuma daripada website atau storan aplikasi telefon mudah alih. Ketiga, penggunaannya boleh dibuat secara meluas kerana kesemua pelajar di IPT mempunyai telefon bimbit yang boleh memuat turun aplikasi ini. Dan yang keempat, penggunaan teleprompter dapat meningkatkan keberkesanan penyampaian pelajar dalam membuat pembentangan kelas. Ini dapat dilihat daripada peningkatan pencapaian CLO dan juga PLO kursus. Bahagian kelima, fasa pelaksanaan. Terdapat 4 fasa pelaksanaan projek ini. Fasa perancangan, fasa pembangunan, fasa pelaksanaan dan juga penilaian. Fasa pertama adalah fasa perancangan iaitu pelajar diminta untuk memuat turun aplikasi teleprompter di dalam telefon bimbit masing-masing. Aplikasi teleprompter boleh dimuat turun daripada Google Play Store. Pelajar boleh memilih aplikasi yang sesuai dengan spesifikasi projek iaitu bagi tujuan penyampaian pembentangan.
Fasa kedua adalah fasa pembangunan projek. Di dalam fasa ini, pelajar akan melihat kepada tetapan aplikasi dan membuat perubahan tetapan mengikut keperluan pembentangan. Antara jenis tetapan yang boleh dilakukan adalah tetapan dari segi saiz tulisan, tetapan kelajuan teks yang akan dibaca, tetapan dari segi warna dan lain-lain lagi. Fasa ketiga dan fasa keempat akan disambung oleh Puan Zuria Alias. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Zuria Alias dari Politeknik Polisen akan menyambung pembentangan ini pada fasa yang ketiga, iaitu fasa pelaksanaan. Okey, menerusi fasa ini, pembentang akan mengeksplorasi aplikasi teleprompter dan menggunakan segala ciri-ciri yang terdapat dalam aplikasi ini. Langkah pertama yang perlu dibuat adalah pembentang perlu untuk memuat naik skrip pembentangan yang telah disediakan lebih awal. Skrip ini berfungsi sebagai visual elektronik yang akan dilihat oleh pembentang sahaja. Langkah kedua yang boleh diambil adalah pembentang boleh membuat pelarasan pada setting aplikasi teleprompter dari segi warna, font, bahasa, ruang baris perkataan dan tahap kelajuan teks mengikut kesesuaian skrip mereka. Ini bagi memastikan skrip yang dilihat oleh pembentang adalah jelas, mudah dibaca, difahami dan mengikut kelajuan yang bersesuaian. Selain itu, ia juga boleh mewujudkan ilusi pembentangan yang baik kepada audiens bahawa pembentang jelas bersedia dan memahami isi pembentangan. Dan hasilnya, pembentangan akan nampak lebih natural dan profesional. Manakala fasa keempat, iaitu fasa penilaian, merupakan fasa di mana pembentang akan mendapat maklum balas daripada pensyarah khusus menerusi sesi perbincangan mengenai pembentangan yang telah dilakukan. Rakan-rakan pelajar juga boleh memberi cadangan atau maklum balas kepada pembentang bagi meningkatkan kualiti pembentangan pada masa akan datang. Penggunaan aplikasi teleprompter telah memberi impak kepada dua perkara. Yang pertama, ia dapat meningkatkan pencapaian CLO bagi kursus DPM 223. Ia dapat dilihat menerusi peningkatan CLO 3A, iaitu melihat kemampuan pelajar untuk menyampaikan maklumat secara lisan, iaitu menerusi tugasan pembentangan didapati telah meningkat dari 81% pada sesi 1 kepada 83% bagi sesi 2. Kedua, impak projek terhadap pelajar dan juga pensyarah. Impak positif kepada pelajar. Yang pertama, pelajar mampu memberi pembentangan dengan lancar dan lebih berkeyakinan. Aplikasi ini melatih pelajar untuk menghasilkan pembentangan dengan lancar dan dapat meningkatkan kefasihan pelajar dalam menyampaikan isi pembentangan. Kedua, ia mewujudkan interaksi dua hala dengan audiens dan pembentang akan mempunyai kontak mata dengan audiens semasa pembentangan dilaksanakan. Ia juga dapat mengurangkan tekanan pelajar, membantu mengawal kejelasan dan kelajuan suara dan mengurangkan rasa kurang yakin atau perasaan gemuruh ketika pembentangan. Ketiga, ia dapat melatih pelajar untuk menyampaikan isi pembentangan dengan tepat dan tidak tersasar dari topik yang sepatutnya. Dan keempat, impak kepada pensyarah. Ia dapat memudahkan pensyarah untuk proses penilaian prestasi pelajar ketika mereka membuat pembentangan. Berikut merupakan contoh pelajar yang menggunakan aplikasi teleprompter ketika dalam tugasan pembentangan. Perbezaan dapat dilihat pada gaya pembentang pertama dengan pembentang kedua yang menggunakan aplikasi teleprompter. Of symptom, absolutely. When they had Sekian, terima kasih.